Bila saya diamanahkan untuk pegang Kementerian Alam Sekitar dan Air, isu yang saya fikir pada waktu itu bagaimana untuk kita dapat bekalkan air pada penduduk yang jauh daripada sistem paipan awam. Mungkin kerana perkampungan dia jauh sikit dan syarikat operator air mungkin tidak mampu untuk menyambung paip-paip itu ke kampung-kampung yang jauh di pendalaman. Jadi bertolak pada situ saya wujudkan satu mekanisme kita namakan wakaf air. Di mana wakaf air ini adalah pendanaan awam, ya, tokoh-tokoh korporat yang ada yang Allah mewahkan rezeki mereka sepakat bantu, dan kita wujudkan kerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita bangunkan kerangka bagaimana supaya kita boleh bekalkan air kepada penduduk yang jauh daripada paip utama ni. Jadi kita letakkan ini sebagai sasaran untuk supaya dia rakyat dapat manfaat secara langsung. Alhamdulillah, untuk 100 hari ini saya letakkan sasaran bagi untuk selesaikan 12 projek utama yang melibatkan hampir 6,262 penduduk yang dapat manfaat. Daripada 12 projek ini saya beritahu bahawa saya nak 12 projek ini selesai dalam masa 100 hari. Alhamdulillah, dia tercapai. Alhamdulillah. Tapi mungkin ramai di luar sana juga yang tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan wakaf air itu dan bagaimana prinsip dan konsep wakaf air itu sebenarnya. Itu yang mereka ingin tahu. Terima kasih. Saya sangat menarik soalan ini sebab ada pihak yang salah faham. Yang menganggap bahawa kerajaan lepas tangan kepada swasta, kepada orang lain. Ini tidak sebenarnya. Untuk makluman, sistem bekalan air di setiap negeri diurus oleh syarikat air, operator air yang direct ke bawah kerajaan negeri. Okey. Tetapi di waktu yang sama, kita harus akui bahawa ada kawasan-kawasan perkampungan awak asal, jauh pendalaman. Rumah Panjang di Sarawak yang jauh kawasan pedalaman. Atau kampung-kampung Melayu tradisi yang jauh daripada sistem paip utama. Mereka ni kadang-kadang dapat air daripada sungai, daripada paya, daripada telaga yang tidak ada sistem, tidak ada penapisan dan sebagainya. Saya duk fikir macam mana yang kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin ni untuk kita tolong mereka. Jadi saya mengambil kisah satu berlaku zaman Nabi, bila Sayyidina Umar, bila Nabi hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Yahudi dia ada satu telaga di Madinah dan dia jual air yang sangat mahal. Jadi Nabi SAW sebut para sahabat, siapa-siapa yang berjaya membebaskan telaga tersebut, maka dia akan dijamin syurga. Jadi Sayyidina Osman bin Affan, dia pergi beli telaga tersebut. Lepas dia beli, dia wakafkan. Daripada idea tersebut saya kata, kenapa kita tidak minta sahabat-sahabat kita, tokoh-tokoh korporat dan penyumbang-penyumbang. Malaysia ni orang dermawan ramai. Betul. Kita pakat sumbang untuk tolong mereka yang jauh daripada sistem paip utama ni. Contohnya kita buat kita boring air, kemudian kita pasang solar, kita letak tangki, kita pasangkan paip. Setengah-setengah tu kita akui bahawa mereka dapat bekalan daripada air bukit ni. Air ni cantik, cuma sistem tak ada. Jadi kita bekalkan. Untuk makluman, projek wakaf air ni kita limitkan 50,000 saja. Satu projek. Tak boleh lebih pada 50,000. Kemudian kita tender. Mana-mana kontraktor yang buat, alhamdulillah kita tender. Tapi yang hampir semualah bila saya turun tengok, masyarakat tempatan tu turut kerjasama. Mereka bantu sebab ialah projek 60,000 ni apa sangat. Sebenarnya kita nak cari seorang yang menyelia saja. Jadi orang kampung akan turun bantu. Jadi kita bekalkan paip, ada tempat kita bekalkan tangki, ada tempat yang kita boring air. Jadi hasil daripada itu hingga setakat ni kita telah pun sebenarnya laksanakan 7 projek sebelum ini, dan dalam tempoh 100 hari ini kita letak sasaran 12 lagi projek. Dan saya nak ucap terima kasih banyak untuk makluman kita semua. Kutipan pada sehingga 4 November ni wakaf orang ramai lebih kurang dalam 3.4 juta. Alhamdulillah. Jadi dan kita mengalu-alukan para penyumbang. Dan kita telah agihkan keseluruhan untuk projek-projek telah kita siap lebih kurang 874,000. Ini dengan melalui Yayasan Wakaf Malaysia yang mengendalikan kewangan dan sebagainya. Kita ada jawatankuasa yang mengurus. Jadi mana-mana kampung yang jauh yang mereka nak mohon, mereka boleh tulis surat, boleh mohon. Yang kedua, mana-mana penyumbang nak sumbang,
kita bakal sumbang. Setakat ni Datuk Seri, Datuk Seri sebut tentang 7 projek yang telah pun berjaya disempurnakan ataupun dilaksanakan. Mungkin kita boleh kongsi kawasan-kawasan mana sebenarnya yang sudah pun menikmati faedah daripada projek wakaf air ini sebenarnya, Datuk Seri. Ya, kalau kita tengok daripada 7 projek yang telah siap ni hampir seluruh negara lah. Di Johor pun kita ada buat, di Perak, di Kedah, di Kelantan, di Pahang, di Selangor. Sebagai contoh di Kampung Padang Durian di Pendang, Kedah, kita bekalkan paip untuk penduduk dapat gunakan paip lama terdapat diganti 2 km. Maknanya air daripada ditandak daripada bukit, kita selenggarakan tempat itu. Kemudian kita buat sistem sikit untuk masuk. Kadang-kadang isu kita sekarang ni ialah bila musim kemarau, air bukit ni kadang dia masalah sikit. Dia mungkin kerana faktor kemarau. Jadi bekalan tak cukup. Puncanya tak ada tangki. Pengguna pada waktu malam kebanyakan orang tak guna air. Jadi kita wakafkan tangki besar. Jadi air itu masuk dan mereka boleh manfaatkan terus. Jadi ini telah kita laksanakan dan beri manfaat lebih kurang dalam 150 penduduk. Itu di Kampung Durian Tunggal ni sebagai contohlah. Jadi dengan cara itu kita berjaya mengurangkan kos yang ditanggung oleh operator air. Biasanya bila sistem perpaipan tak laksana, operator air terpaksa bekalkan dengan lori tangki dan sebagainya tempat-tempat tertentu lah. Tapi tempat yang jauh ni dengan cara ini kita akan selesaikan bekalan pada penduduk.